Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini, jika audio jelas sila beritahu saya ya. Okey, jadi live hari ini adalah sekejap ya, saya nak check, saya nak check audio. Right. Jadi live hari ini adalah menarik, iaitu ramalan pertama saya. Ya, saya dah bersedia untuk membuat ramalan dan ini ramalan pertama saya. Keputusan PRU 15 yang di mana saya akan bertumpu sahaja ya hanya kepada Barisan Nasional dan PKR buat live ini. Dan saya akan memberikan sejelas-jelas mungkin sebab-sebab ataupun asas kepada ramalan pertama saya ni atau ramalan kasar. Dan saya juga akan menjawab soalan di akhir, adakah Barisan Nasional akan mampu membentuk kerajaan campuran bersama PH selepas PRU 15. Kerana benda ni kita tak perlu pertikai lagi. Ramai sudah tahu, memang Zahid dari dulu duk kuat berbincang, kuat menyokong Anwar dengan Zahid ada perbincangan, pernah dirancang jajaran politik baru, dengan DAP pun ada perbincangan, pihak tertentu dalam kluster mahkamah dengan DAP. Jadi benda ni jangan nafi lah. Okay? Jadi persoalannya, apakah pencapaian BN dan juga PKR setakat live ini, setakat ramalan pertama ni saya hanya akan bertumpu kepada BN dengan atau Barisan Nasional dengan PKR sahaja ya. Jadi saya akan beri sebab-sebab saya. Jadi sebelum tu ada ramai minta dia nak tengok kucing saya ya, sebab kerap keluar dalam live. Jadi ini dia ya, ini dia kucing kesayangan saya. Ya. Okey. Baik. Jadi pertama sekali dalam membuat ramalan ini, sebelum saya beritahu, ataupun lebih baik saya beritahu dulu ramalannya dan kemudian saya beritahu sebab-sebabnya yang bukan saya reka, tetapi ini adalah berdasarkan faktor-faktor dan penemuan-penemuan tertentu dan juga pemerhatian ya. Jadi bersedia ya. Jadi jika pilihan raya diadakan tahun ini, okey, Barisan Nasional ya tidak, ini ramalan pertama ya, tidak akan mampu melepasi 40 kerusi ya, tidak akan mampu melepasi 40 kerusi. Kalau Zunaidi Faridah audio tak dengar, saya tak pasti sebab audionya cukup jelas ya, biar saya lihat ya. Cukup jelas ya. Jadi mungkin ada masalah di belah anda. Jadi Barisan Nasional tidak akan mampu melepasi 40 kerusi ya. Okey, ramalan pertama. Dan PKR ya, bersedia ya. Saya akan beri sebab. PKR tidak akan mampu melepasi 25 kerusi ya. Jadi saya mulakan terus dengan beri ramalan. Okey. Sebab saya meramalkan perkara ni. Tetapi sebelum kita masuk sebab, saya nak beritahu, saya ada membuat beberapa hari lepas satu video yang menjelaskan perkara ni. Cuma hari ni saya nak lebih terperinci. Okey. Saya ada mendedahkan kepada anda dalam video tersebut bahawa saya sebenarnya ada membuat perbincangan, sentiasa membuat perbincangan dengan pihak-pihak, dengan ramai orang ya, sama ada politik, ahli politik, sama ada orang-orang yang bekerja dalam institusi-institusi yang melakukan kajian. Ada yang tersohor, ada yang biasa-biasa ya.
Sebab kadang-kadang kita bercakap dengan institusi-institusi ini, ketua-ketua dia, ya, jawapan pelbagai dan tidak teratur kerana mereka tidak ingin beritahu. Dan ada yang berat sebelah. Contohnya ada yang berat kepada PKR, ada yang berat kepada BN, ada yang berat kepada PN dan sebagainya. Jadi saya lebih kepada kawan-kawan di dalam institusi berkenaan dan juga orang-orang politik. Okey. Jadi semua ni dikumpulkan dan berdasarkan juga kajian orang-orang yang rapat dengan saya. Okey. So ini bukannya sesuatu yang saya petik dari langit, dan untuk tujuan live ini saya tidak akan memihak kepada sesiapa. Ini saya janji dan anda sendiri akan lihat dalam penjelasan saya. Baik. Anda perlu faham bila institusi buat kajiannya mudah dicondong sebab anda cuma perlu strukturkan soalan yang anda tanya kepada penonton ataupun kepada responden sebegitu rupa sehingga menghadkan jawapan yang boleh diberi oleh responden. Jadi mungkin ada soalan lain yang boleh ditanya yang tidak ditanya, menyebabkan berdasarkan jawapan-jawapan satu tafsiran yang tidak begitu tepat diperolehi. Jadi sebab itu saya nak berbincang dengan orang-orang dalam. Baik. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat dapat, ada dua kategori pengundi yang bakal mencetuskan satu tsunami yang sederhana besar, iaitu pengundi atas pagar. Yang saya cerita ni bukannya orang-orang bukan Melayu. Yang saya cerita ni Melayu Islam, ya. Pengundi atas pagar dan sebahagian sebahagian signifikan pengundi putih UMNO atau pengundi tegar UMNO akan mencetuskan satu tsunami sederhana besar, ya. Peratus dia 18 hingga 20%, mungkin lebih, tapi setakat ni kita letak pada 18 hingga 20%. Nilai ni cukup besar. Okey. Mereka akan menghala ke arah menjauhi UMNO dan juga PAS, ya. Dan khususnya pengundi atas pagar ni, kerana ada beberapa insiden. Kita mula dengan yang terkini, kemudian kita pergi yang lampau-lampau. Yang terkini, mereka sudah teruja dengan kebebasan institusi kehakiman yang berlaku apabila Najib dipenjarakan. Jadi sudah ada tercetusnya satu keyakinan bahawa ini mungkin dalam negara kita, kerana Perdana Menterinya dari UMNO, yang dipenjarakan bekas Perdana Menteri dari UMNO. Jadi mereka sudah mula yakin sedikit ini mungkin tercapai. Jadi di Malaysia, ya, di kalangan, saya nak tumpu dulu pengundi atas pagar Melayu Islam dan penyokong tegar UMNO Melayu Islam. Ramai sebenarnya teruja dengan Ismail Sabri, ya. Prinsip dia yang tidak mencampuri urusan mahkamah dan yang tidak melutut kepada permintaan-permintaan tidak masuk akal. Maknanya dia melepaskan kepada hakim, dia melepaskan kepada segalanya berdasarkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, menyebabkan atau menjurus kepada pemenjaraan Najib. Jadi orang dah lihat benda ni. Dan sekarang ada juga kesedaran luar biasa bahawa UMNO sekarang sedang menjadi platform propaganda Zaid Hamidi dan kluster mahkamah. Jadi sudah timbul satu kesedaran bahawa dengan apa jua cara sekalipun, UMNO Barisan Nasional tidak boleh atau tidak harus memegang tampuk kepimpinan negara, kerana ini akan mungkin menimbulkan risiko, ya, sistem kehakiman atau kebebasan sistem kehakiman tercalar. Ya, keyakinan ini tercetus apabila rakyat melihat keterdesakan Zahid mengadakan PRU awal dengan sebab-sebab yang tidak masuk akal. Dan dalam live lepas, saya rasa anda dah berulang kali menontonnya, saya dah berikan tarikh dan kenyataan bercanggah-canggah yang diberi oleh Zahid
mengapa perlu PRU, semuanya tidak masuk akal, semuanya tidak munasabah, dan ini membuktikan mereka terdesak adakan pilihan raya tetapi tidak ada sebab. Jadi keterdesakan ini dengan cara Zahid menggunakan UMNO sebagai platform propaganda, dengan keadanya kawalan kluster mahkamah terhadap UMNO ini, dan dengan cara UMNO sedang menekan Perdana Menteri yang kini rakyat teruja dengan kemampuan dia menegakkan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, menyebabkan ramai sudah cemas dengan kemungkinan Barisan Nasional kembali memerintah secara tunggal ataupun dengan PH, ya. Kerana mereka khawatir biarpun Zahid tidak menjadi Perdana Menteri, akan berlaku pengaruh kluster mahkamah ke atas kerajaan, menyebabkan ada percubaan melepaskan mereka yang masih sedang dibicarakan dan hukuman belum dijatuhkan, keputusan belum dibuat. Jadi sudah ada satu bayangan tsunami sederhana besar Melayu Islam antara pengundi atas pagar dan juga penyokong tegar UMNO yang akan beralih ke mana-mana pihak lain. Okey. Kami juga mendapati sekitar, ya, ini kita cerita penyokong tegar, ya, sekitar yang kami pasti dalam 5% hingga 7%, ya, tidak akan keluar mengundi. Ini bermakna pilihan raya umum ke-15 ni akan menyaksikan satu kelainan, kerana ada yang berpendapat UMNO mengharapkan, ya, contohnya bila buat pilihan raya musim tengkujuh kurang keluar mengundi, dan ini memihak kepada UMNO. Lazimnya ini adalah benar kerana UMNO akan mendapat manfaat dari pengundi putih. Tetapi kali ini disebabkan perkembangan ini, disebabkan ramai dah buka mata, jadi ada petanda yang tak keluar mengundi, termasuk sebahagian pengundi putih UMNO, kerana mereka tidak berpuas hati, ya. So itu pertama, ya. Kedua, kesedaran luar biasa pengundi atas pagar dan sebahagian penyokong bosku bahawa Najib bersalah, ya, dan majoriti tidak percaya retorika kononnya Najib dilakukan dengan tidak adil oleh mahkamah. Ya, rakyat sendiri melihat, membuka mata masa perayuan terakhir kes Najib Razak, bagaimana pasukan Najib memperkotak-katikkan proses mahkamah dan cuba melengahkan keputusan. Ramai lihat peluang yang ada, yang diberikan berulang kali oleh mahkamah kepada Peguam Najib untuk membela Najib, tidak digunakan. Sebaliknya, peluang itu digunakan dengan membuang masa dengan cuba meminta mahkamah berulang kali untuk menangguh rayuan, walaupun permintaan mereka jelas ada di antaranya melanggari etika guaman yang cukup jelas, dan mahkamah pun sudah berikan sebab-sebab yang cukup jelas, yang cukup kukuh mengapa penangguhan tidak boleh diberikan. Jadi rakyat mendapat persepsi, dan saya dapat persepsi, dan ramai dapat lihat, mungkin ini adalah kerana Najib sememangnya tahu dia tidak boleh bela diri. Malah cara Najib ubah peguam semuanya tidak masuk akal, ya. Kalau dah tahu, ya, Queen's Council tak boleh, mengapa awal-awal tak buat persediaan bagi peguam ganti? Mengapa saat terakhir tukar kepada peguam lain, sedangkan Syafiq Abdullah lebih mahir dalam bidang yang tengah dirayukan? Dan mengapa akhirnya Peguam Najib bila tidak dapat penangguhan dan dah tahu benda tu melanggar etika guaman, dia tidak ingin membuat hujahan lanjut dan sebagainya? Dan mengapa tiba-tiba Syafi'i muncul pada saat terakhir, sedangkan itu semua memperkotak-katikkan dan pelbagai isu lagi rakyat nampak? Dan ini jelas bila kita lihat media sosial. Ini jelas. Sebab itu anda tidak mendengar isu ini diputar lagi oleh laskar-laskar cyber Najib kerana mendapat tentangan hebat di media sosial.
Kalau kita lihat portal-portal berita di Facebook, kita lihat komen, kita nampak di kalangan penyokong putih tegar Najib pun ramai yang buka mata. Ya. Dan oleh itu, dan malah saya telah mengambil inisiatif untuk memanggil peguam memberi penjelasan rapi berhubung dengan segala proses rayuan terakhir, dan rakyat dapat menilai sendiri berdasarkan pencerahan betapa tepatnya proses kehakiman. Ya. Dan Najib, rakyat tidak percaya dengan retorik dia bila dia keluar dan menipu dan menghasut rakyat, menimbulkan persepsi palsu kononnya berlaku sesuatu yang tidak adil terhadap diri dia. Ya. Rakyat melihat bagaimana Zaid Hamidi menipu, menghasut rakyat, meracuni pemikiran rakyat berhubung proses kehakiman dan mahkamah dalam kes Najib. Rakyat menilai macam mana Zahid mengubah pendirian dia dan berkata dari awal lagi, saya sokong sistem kehakiman, percaya sistem kehakiman yang bercanggah dengan kenyataan dia dalam taklimat Presiden, di mana dia menimbulkan keraguan terhadap sistem kehakiman dengan menggunakan fitnah dan hasutan, fakta-fakta palsu. Jadi rakyat melihat dan segala kempen ni telah gagal. Ya. Rakyat juga melihat, saya lupa beritahu tadi, macam mana Zahid akhirnya bila orang dah tangkap dia, tangkap basah, ya, selalu mengubah alasan mengapa nak PRU awal, ya, dan bercanggah-canggah. Akhirnya bila dia dah tahu dia dah kantoi, sekarang dia buat cabar-mencabar. Orang yang tolak PRU awal ni dia takut. Ya. Saya dah beritahu, PRU adalah untuk menentukan pentadbiran negara, dan jika PRU nak diadakan awal sebelum penggal penuh parlimen berakhir, sebabnya semestinya anda terlalu yakin anda boleh menubuhkan satu kerajaan yang lebih stabil. Ya. Ini dah nak masuk PRU wajib pada September tahun depan. Ya. Tiba-tiba nak beria-ia nak buat PRU tanpa alasan munasabah, dan akhirnya terpaksa cabar-mencabar. Cabar-mencabar bukannya alasan nak buat PRU, nak gadaikan, nak perjudikan nasib negara dan perjudikan ekonomi yang dah tengah mudarat kerana pelabur takut dengan gerombolan ini yang asyik nak cetuskan pilihan raya, dan kini mereka nak cuba cetuskan pilihan raya walaupun Perdana Menteri orang mereka sendiri. Ya. So, orang dapat lihat, takkan nak masuk pilihan raya sebab cabar, kau berani aku tak berani, jom kita masuk pilihan raya. Ini bukan sebab. Pelabur dia dengar ni, dia lagi takut. Ya? So semua ni adalah sedang menggusarkan rakyat, sebab rakyat sedang terhimpit. Okey. Kenyataan kesedaran luar biasa, ini saya dah sebut. Jadi kluster mahkamah nak PRU awal atas kepentingan peribadi. Semua ni meyakinkan rakyat Zahid dan kuncu-kuncu dia nak PRU awal sebab nak jaga kepentingan peribadi. Mereka sendiri mendengar Zahid sendiri mengaku tak pasti BN boleh menang apabila dia kata jangan guna alasan parlimen tergantung untuk alam pilihan raya. Maknanya awak tak yakin BN akan menang, tapi awak nak PRU juga. Jadi ada juga yang berpendapat sebenarnya ada perancangan BN dengan PH cuba bentuk kerajaan bersama, dan ini bukannya sesuatu yang boleh ditolak tepi, sebab memang ada perbincangan-perbincangan sebelum ni yang diakui oleh DAP dan diakui oleh UMNO. Okey. Jadi pengundi atas pagar secara kesimpulannya dan sebilangan signifikan penyokong tegar UMNO akan menoleh ke arah lain selain daripada PAS dan UMNO. Ya. PAS pun sudah lama wujud rasa tidak puas hati. PAS yang sentiasa petik dalil. Hari ini perikatan, besok muafakat, lusa perikatan, kini nak cerita muafakat. Sedangkan hari itu Hadi kata muafakat tidak boleh diterima sama sekali sebab Zahid menentang salah satu perjanjian yang dicapai, iaitu perlu terima bersatu. Tiba-tiba hari ini kita dengar mereka nak hidupkan semula muafakat, sedangkan keputusan Zahid
bahawa tidak ingin kerjasama dengan Bersatu sudah terpahat dalam batu, tidak boleh diubah kerana keputusan ni dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO dan tidak boleh diubah oleh MKT melainkan berlaku Perhimpunan Agung UMNO baru, yang itu tahun depan lepas PRU. Tambah pula bila Hadi baru-baru ni jumpa dengan Zaid ulang, dia kata tak boleh kerjasama, anda tidak boleh bersama Bersatu, anda kena umum, anda tak boleh bersama Bersatu. Jadi tiba-tiba Hadi ubah dalil. Dulu tak boleh, kita tak boleh terima muafakat sebab UMNO mungkin janji, sekarang tiba-tiba nak wujudkan muafakat atas alasan Bersatu kata BN musuh utama. Hadi kata tak boleh sebab kita nak penyatuan ummah, jadi kita tidak boleh kata dia musuh. Sedangkan bila Hadi jumpa Zahid secara tidak langsung suruh Hadi bermusuh dengan Bersatu. Itu Hadi diamkan. Jadi orang tak percaya dengan PAS. Jadi berdasarkan feedback, PAS akan kena teruk. Ya? Okey. Lagi satu, orang tertanya-tanya, Hadi mengapa sekiranya benar Zahid memungkiri janji, kenapa dia tidak duduk tengah, dia memihak akhirnya kepada Muhyiddin? Orang mula berkata sebab kuasa, sebab Muhyiddin pada masa itu Perdana Menteri. Jadi Hadi mungkin yakin Muhyiddin tidak akan tumbang, tetapi selepas Muhyiddin tumbang, tiba-tiba dia lihat kepada Zaid nak hidupkan semula muafakat. Kemudian orang tanya mengapa Hadi setuju nak daftar perikatan, kenapa sampai hari ini tak pernah daftar muafakat nasional? Semua ni menjadi orang tak lupa, ya. Kemudian dijangka ramai akan keluar mengundi, tetapi sekalipun jumlah yang mengundi kurang, tetapi UMNO tetap dijangka akan kena teruk sebab dijangka pengundi putih ramai juga, signifikan lah, bukan majoriti ke apa, tidak akan keluar mengundi. Jadi kali ini bila keluar mengundi, kita tidak boleh berpandu kepada retorika lampau pengundi putih yang akan untungkan UMNO. Okey, so ini ramalan pertama, ya. Jadi parti alternatif juga lebih mirip penyatuan ummah yang diwar-warkan PAS. Sekarang ni kononnya PAS nak satukan ummah, kononnya UMNO nak satukan ummah, tapi mereka kemudian runtuhkan kerajaan mandat rakyat untuk kononnya satukan ummah. Tetapi ummah lebih bersatu bawah PH, ummah lebih bersatu sebelum ni. Selepas mereka bersatu, jangan cerita ummah, mereka sendiri tidak boleh bersatu. Tiga parti bercakaran, pijak memijak, tikam menikam satu sama lain, menyebabkan ummah berpecah, hancur, berkecai. Paling teruk dalam sejarah. Orang puas hati. Kemudian nak masuk pilihan raya, PAS sentiasa ubah tianggul. Hari ini sini, esok sana. UMNO pula letak syarat, Bersatu letak syarat. Tak boleh bersatu. Dan sekarang andai kata bersatu pun, buat apa? Ummah dah berpecah, berkecai. Ya? Jadi bila mereka lihat UMNO ni, kawan dia siapa? Dalam Barisan Nasional, kawan dia seorang je, Parti Melayu. Dengan Parti Melayu dalam kerajaan sendiri pun bercakaran, bertikam-tikaman, berpijak memijak. Tetapi kalau kita lihat belah pembangkang, kalau kita lihat parti-parti alternatif, ada penyatuan ummah, ada satu pergabungan parti-parti alternatif baru yang telah diwujudkan. Kemudian kalau kita lihat Pakatan Harapan pula, PKR dengan Amanah pun ada permuafakatan. Di dalam kerajaan ni macam mana? Ini bukan penyatuan ummah, ini penghancuran ummah. Jadi rakyat lihat. Jadi ada tanda-tanda akan berlaku pengaliran undi ke parti-parti alternatif. Dan ini jelas daripada keputusan PRN Johor. Hampir 50% tak keluar mengundi, menandakan ramai tidak setuju dengan barisan, tidak setuju dengan perikatan, tidak setuju dengan PH. Jadi ramai duduk rumah, ya. Jadi kesimpulannya, saya ulang, dijangka, ya, ramalan pertama saya, jika PRU tahun ni, dan saya jangka jika tahun depan sekalipun, Barisan Nasional tidak akan mampu melepasi 40 kerusi. Dan bila saya kata Barisan Nasional, maksud saya parti-parti yang ada dalam barisan LA ni, okay, tidak akan mampu lepasi 40 kerusi.
Semalam Rahim Tambicik membuat satu ramalan. Dia lebih baik sikit. Dia beri lebih banyak kerusi kepada UMNO. Dia kata UMNO tidak akan melepasi 50. Itu lebih baik sikit dari ramalan saya. Ramalan saya, kalau PRU tahun ni tak lepas BN, bukan UMNO, BN takkan lepas 40 kerusi, dan PKR tidak akan mampu melepasi 25 kerusi. Dan jawapan kepada persoalan adakah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan mampu membentuk kerajaan bersama selepas PRU 15, jawapan saya agak mustahil. Tetapi selebihnya saya akan buat dalam ramalan kedua dan ketiga selepas ini, saya tak tahu bila. Buat masa ni saya tumpu kepada BN dan PKR. Jadi itu sahaja ramalan pertama saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.